Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripadanya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita bertemu secara live ataupun secara langsung bagi meneruskan bacaan kita, iaitu masih lagi dalam surah Ali Imran. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita akan menyambung pula pada ayat 86 sehinggalah 89 surah Ali Imran, ayat muka surat 61 muka surat 61. Sekali lagi saya ulang, pagi ini kita akan membaca ayat 86 sehinggalah 89 surah Ali Imran, muka surat 61 insya-Allah. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang ada kelapangan masa di waktu sekarang, bolehlah sama-sama kita manfaatkan masa kita tu dengan belajar Al-Quran. Mudah-mudahan bacaan kita semakin hari semakin baik dari sebelum ini, dan mudah-mudahan majlis ilmu kita pada pagi ini dan pada setiap hari lah yang kita buat tu, moga-moga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti kita semua mendapat syafaat daripada Al-Quran insya-Allah. Baik. Dan minta tolong share semua live yang saya buat, saya minta tolong share sebab live kita, page kita ni baru lagi, ramai lagi yang belum mengetahui page kita ni insya-Allah. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, mari sama-sama kita mulakan dengan membaca doa. Mudah-mudahan dengan keberkatan doa tersebut Allah Taala akan memberi kefahaman dan ingatan kepada kita insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدني علما، ربي زدنا علما وارزقنا فهما، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mulakan bacaan kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, marilah sama-sama kita tengok pada ayat bermula ayat 86 sehinggalah 89 muka surat 61 surah surah Al Imran insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Baik, kita ulang lagi. Kita ulang lagi 2 kali lah. Kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Baik, ulang lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim.
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Telah pun selesai kita membaca ayat 86 sehinggalah 89. Muka surat 61 surah Ali Imran, sambungan surah Ali Imran. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian kita tengok cara bacaan ataupun hukum tajwid yang terdapat pada ayat tersebut. Mudah-mudahan kita yang tak tahu tu jadi tahu, yang tahu tu lebih tahulah, lebih kejap insya-Allah. Baik, yang pertama sekali kaifayah. Di sini apabila kita nampak ya sukun yang mana sebelumnya baris atas, ya itu dibaca dengan pendek lah. Yang ni saya dah terang dah dekat Iqra' lah, pelajaran Iqra' semalam yang kita adakan pada pukul 10 tu. Yang dah bincang lah, iaitu ya yang sukun sebelum dia fathah, ya itu dibaca pendek, ya itu dipanggil ya lin, iaitu ya sukun sebelumnya baris atas. Ya sukun sebelumnya baris atas dipanggil ya lin, ya itu dibaca pendek. Kai lembut. Kai. Kemudian kaifa yahdi fa, huruf fa ni makhraj fa ni iaitu hujung gigi kacip atas sentuh perut bibir bawah. Tu makhraj fa. Hujung gigi kacip atas sentuh perut bibir bawah. Dan antara sifat yang ada pada fa iaitu hams, iaitu lepaskan udara, lepaskan nafas. Kaifa, fa. Pastikan ada angin keluar daripada mulut kita. Kaifa yahdillah, kaifa yahdillah. Ya makhrajnya di tengah lidah, terangkat ke langit. Dia ada 3 huruf, ya, shin dan jim. Ada 3 huruf. Kemudian yahdillah, ya. Ha simpul makhrajnya di bahagian pangkal halkum. Pangkal satu tempat dengan hamzah. Ya, pastikan bunyi itu keluar di bahagian pangkal. Ya, pastikan ha simpul dengan ha pedas, kita boleh bezalah. Jangan baca yah, salah nah. Yang betul dia ya. Kemudian yahdillah, dal makhraj ini. Dal iaitu hujung lidah, belakang gigi kecil atas di. Yahdillah. Kemudian lafaz Allah ni ataupun lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah itu dibaca dengan nipis kerana sebelumnya ada kasrah. Yahdillah. Cara nak nipis tu, cara nak baca tu, rahang mulut kita yang bawah tu kena lebarkan. Yahdillah. Jangan baca yahdillah, salah lah. Yang betul dia yahdillah, senyum. Kemudian lafaz Allah ketika wasal 2 harakah sahaja. Kemudian huqau man, qaw waw sukun,
Waw sukun sebelumnya baris atas. Juga kita telah bincang pada pelajaran Iqra' yang semalam, iaitu yang mana kalau kita nampak waw sukun sebelumnya baris atas, waw itu dibaca pendek. Waw itu dibaca pendek. Qaw, cuma kekalkan lin, iaitu lembut. Di sini dipanggil lin, bacaan lin. Iaitu waw sukun sebelumnya baris atas. Qaw, qaw. Pendek lah, bacaan tu pendek. Baik, kemudian man fathatain tidak selari ataupun tidak sama panjang bertemu dengan kaf. Fathatain tidak sama panjang bertemu dengan kaf, hukum dia idgham, hukum dia ikhfa hakiki. Ikhfa ni maksudnya sembunyikan. Sembunyikan apa? Sembunyikan tanwin ini. Bunyi tanwin ini disembunyikan di sisi kaf. Di sisi kaf. Dan dalam kitab tajwid dia kata ikhfa ni bacaan pertengahan di antara izhar dan idgham. Kalau izhar kena jelaskan tanwin. Qauman, tu jelaskan. Kalau idgham, tanwin ni dimasukkan ke dalam kaf. Tak bunyi teruslah tanwin ni. Tapi nak di sini bacaan pertengahan. Maksudnya jelas pun tidak, idgham pun tidak. Jadi bacaan dia tu bunyi samar-samar. Sembunyikan bunyi tanwin di sisi kaf. Qauman man kafaru. Ketika dengung tu lidah kita tergantung lah. Hujung lidah tu tidak ke makhraj nun. Tidak ke makhraj kaf. Jadi dia tergantung. Qauman kafaru. Kafaru dan huruf kaf dia ada sifat hams, nipis. Istifal dan hams pun ada juga. Pastikan sebutan dia tu nipis lah. Kafaru, kafaru dan ada sedikit angin. Kafaru, fa. Samalah macam tadi dah bagi tarah. Hujung gigi kacip atas sentuh perut bibir bawah, makhraj fa lah. Faru, ru, ra dammah, ra tebal. Ra dammah, ra tebal, ra tafkhim, tebal. Pastikan sebutan ra itu tebal lah. Ru, kafaru. Kemudian ru dua harakah mad asli. Ru dua harakah mad asli, iaitu waw mad sebelumnya ada dhammah dua harakah. Kemudian selepas waw mad itu ada alif yang mana bulatan kecil di atasnya, yang tu dipanggil harfu ziyadah. Huruf tambahan tidak dibaca ketika wasal dan tidak dibaca ketika waqaf. Dia hanya ziyadah tambahan sahajalah. Tulisan ada tapi bacaan tidak ada. Kemudian ba'dai, huruf ba bibir, bibir atas dan bawah dirapatkan. Ba huruf ain tengah lekum, satu tempat dengan habdas. Ba'dai, i dua harakah mad. Ini mad badal lah, mad badal. Bertemunya hamzah dan huruf mad di awal kalimah. Ima, ba'da ima, ma dua harakah mad asli, alif sebelum fathah. Imanihim, nihim wa syahidu. Nihim, baik. Kemudian ha simpul ni, ni antara bentuk ha simpul apabila dia berada di tengah kalimah. Dalam Iqra' kita dah bincang lah. Sebab tu saya kata penting lah mengaji Quran ni bermula daripada bawah, iaitu mula daripada Iqra'. Sebab dalam Iqra' tu dia terang lah yang asas, iaitu cara bentuk-bentuk tulisan, cara sebutan yang asas-asas. Kalau yang asas kita tak kerti, bila naik Quran jadi pening sikit lah. Ni huruf apa ni, bentuk macam ni. Sedangkan tu ha simpul, ada diterangkan dalam Iqra'. Ha simpul ketika berada di tengah kalimah bentuk dia macam ni. Dia tak sama lah huruf tu apabila di awal kalimah bentuk dia macam ni, di tengah kalimah bentuk dia macam ni, di akhir kalimah bentuk dia macam ni. Semua tu dalam Iqra'. Semua tu dalam Iqra'. Sebab tu saya kata penting Iqra' ni. Okey. Imanihim wa syahidu. Mim sukun bertemu dengan waw, izhar syafawi lah. Izhar syafawi. Izhar tu maksudnya jelaskan. Syafawi tu bibir lah. Sebab mim ni tempat keluar dari bibir. Jadi di sini bacaan dia mesti kena jelaskan mim sukun. Mim sukun tu kena jelaskan macam mana? Dengan merapatkan bibir itu sekejap sahajalah. Jangan lama. Kalau lama takut jadi dengung yang panjang. Itu salah. Imanihim wa syahidu. Sekadar itu sahaja. Jangan imanihim. Dia jadi dengung yang panjang lah. Bibir tu rapat sekejap.
Bagi sempurna sebutan mim tu cukup. Dengung yang sedikit itu tak apa, itu adalah sifat mim, sifat asal dia macam tu. Cuma jangan dengung yang panjang. Imanihim wa syahidu waw bibir, huruf bibir tempat keluar dah, iaitu bibir tu dibuka muncung sikit. Wa syahidu, huruf shin tengah lidah, makhraj ada tengah lidah. Dan sifat antara sifat yang ada pada dia yang kita boleh kesan iaitu tafashi. Tafashi ni sifat tunggal, sifat tunggal. Wa wasyahidu berhamburan angin, berhamburan angin. Wasyahidu panjang dia 4 ataupun 5 harakah mad jaiz munfasil, iaitu bertemunya huruf mat dengan hamzah dalam 2 kalimah. Wasyahidu 1 kalimah, anna 1 kalimah, yang mana waw mat ada pada kalimah yang pertama . Nampak tak tanda panjang ni di atas waw mat ni? Jadi panjang 4 atau 5 . Wasyahidu, baik, alif bulatan kecil ni sama lah macam tadi, alif ziyadah tidak dibaca. Wasyahidu annar rasul, anna nun syaddah. Anna ni nun bersyaddah, hukum dia wajib al-ghanah, wajib dengung 2 harakah. Macam mana cara nak baca dah? Lidah tu, ujung lidah tu tekan tempat nun pada langit keras, tekan situ dan keluarkan bunyi dengung di hidung kita. Dengung tu pastikan cukup 2 harakah. Annar rasul, di sini dipanggil alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Macam mana nak kenal dah? Selepas hamzah wasal ada lam yang tidak bersukun, dan selepas lam itu ada syaddah. Tu cara nak kenal. Alif lam syamsiyah. Sekali lagi, selepas hamzah wasal ada huruf lam yang tidak bersukun, kemudian selepas lam itu ada syaddah. Tu alif lam syamsiyah. Baik. Kemudian cara nak baca dah, kita terus masuk kepada huruf yang syaddah tersebut, iaitu ra lah di sini. Annar rasu. Lam dengan apa ni hamzah wasal tu tak bunyi dah. Tak bunyi dah. Kemudian ra fathah. Ra fathah tu ra tebal. Rasu. Wa annar rasu, tebal lah. Ra tebal lah. Ra fathah ni ra tebal. Su, huruf sin, hujung lidah tekan belakang gigi kacip bawah, dan jelaskan sifat safir, sifat desiran, berdesis yang ada pada sin, berangin, berdesis. Rasu, 2 harakah mad asli, waw sebelumnya dhammah. Kemudian rasu lahaq, ha pedas tengah kum. Haqqun, huruf qaf ni tebal, tempat ada makhraj ada di pangkal lidah. Dan qaf salah satu huruf isti'la yang bersifat dengan isti'la, maksudnya terangkat pangkal lidah ketika menyebut qaf, yang menyebabkan sebutan qaf itu menjadi tebal. Haqqun, dan qaf ada syaddah kena tekan. Qaf tu ada syaddah kena tekan. Haqqun, kemudian tanwin 99, damatan 99 bertemu dengan waw, hukum dia idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah iaitu masukkan serta dengung. Kita masukkan tanwin ni ke dalam waw serta dengung di hidung, 2 harakah. Haqqun wajah panjang 4 atau 5 harakah, mad wajib muttasil, tapi yang diutamakan 5 lah, mad wajib. Macam mana nak kenal dah? Selepas huruf mad ada hamzah dalam 1 kalimah. Ja'a 1 kalimah. Lepas huruf alif mad ada hamzah 1 kalimah. Tu cara nak kenal dah. Waja'ahumul hamzah di pangkal halqum. Ahumul ha dengan mim baris dhammah kena muncung bibir. Setiap huruf yang berbaris dhammah, bibir mestilah dimuncungkan mengisyaratkan dhammah. Waja'ahumul bayinat. Humul alif lam qamariyah. Yang tadi alif lam syamsyah, atas lam tu tak ada sukun. Yang ni alif lam qamariyah.
atas lam ada sukun. Selepas hamzah wasal, atas lam ada sukun. Bacaan dia macam mana? Wajib dijelaskan lam tersebut. Humul, humul, tu ujung lidah tu tekan tempat lam. Di mana dah? Di mana dah tempat lam? Pada langit. Humul, humul, tu. Kemudian bayyinat, bayyinat. Ya syaddah kena tekan. Ya syaddah kena tekan. Kemudian nat, waqaf dengan mad arid li sukun, iaitu 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Bayyinat. Bila kita waqaf pada ta itu, automatik ta itu jadi mati. Dan kita jelaskan sifat hams, sifat terlepas nafas, terlepas udara yang ada pada ta. Bayyinat, ada sedikit angin yang keluar daripada bibir kita. Kemudian jim, waqaf, jim harus kita waqaf. Kemudian seterusnya wallah, wallah, lam yang kedua pada lafaz Allah dibaca dengan tebal kerana sebelumnya ada baris atas, iaitu baris atas di atas waw. Wallah, baik, waw ini nipis nah. Waw tu nipis, jangan baca wallah, wallah. Tu jadi waw tebal. Waw ni nipis. Yang tebal itu lam yang kedua nah, yang ada pada lafaz Allah. Wallahu la, la, 2 harakah la, mak asli. La yahdil, yahdil, yahdil. Ha simpul beradad, ha simpul bersukun. Jelaskan, jelaskan makhraj ha, iaitu di pangkal halkum. Yahdil, yahdil, dil, alif lam qamarah, iaitu selepas hamzah wasal ada lam sukun. Jelaskan lam tersebut. Yahdil qaw, qaw, qaf tebal, bacaan dia tebal. Kemudian waw sukun sebelumnya fathah. Waw tu jangan panjang, dibaca pendek dan dibaca dengan lembut. Di sini dipanggil lin, lin, bacaan lin. Waw sukun ataupun ya sukun yang ada fathah sebelumnya. Yahdil qawmadha, qawmadha, madha. Madha terus masuk kepada dha syaddah. Sebab di sini alif lam syamsyah. Selepas hamzah wasal, atas lam tidak bersukun, selepas lam ada syaddah. Jadi bacaan terus masuk kepada syaddah tu. Qawmadha, dha. Kemudian huruf dha ni tebal. Antara sifat dia isti'la, terangkat pangkal lidah, dan antara sifatnya lagi itbaq, merapat tengah lidah dengan, menghimpit tengah lidah dengan leleng keras. Ya, jadi sifat-sifat tersebut menyebabkan sebutan dia tebal. Dha, dha. Makhraj dia pula di hujung lidah dikeluarkan sedikit. Satu dan hujung gigi kacip atas sentuh hujung lidah tu. Satu tempat dengan sa, satu tempat dengan zal. Qaumal zalimin, zalimin. Min 2, 4 ataupun 6 harakah mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Macam mana nak kenal mad arid lisukun? Kita waqaf pada huruf yang terakhir sebelum dia ada huruf mad. Di sini kita waqaf pada huruf nun sebelum dia ada ya, ya mad. Kemudian ayat ke-87 nah. Ula, ula ni panjang. La ni panjang lah. U ni jangan panjang. Sebab apa jangan panjang? Sebab di atas waw tu ada bulatan kecil lah. Jangan panjang. Dia baca ula. Dia baca 2 pula. U tu tak boleh. Salah. Di sini kena baca pendek sebab waw tu harfuz ziyadah. Bukan huruf ni. Bukan kita kena, tak boleh baca, tak boleh baca. Dia bukan huruf betul. Huruf tambahan saja. Ula, kena baca panjang. Pada la tu kena panjang lah. Situ mak wajib. Pada u tu, harapan sekali tu u tu jangan panjang. Jangan baca 2 harakat sebab di situ harfuz ziyadah, huruf tambahan saja. Tidak dibaca lah. Ulang, la panjang, 4 atau 5 harakah mak wajib muttasil, bertemunya huruf mat dengan hamzah di dalam satu kalimah. Ulaika jaza huruf jim, makhraj ada di tengah lidah nah, terangkat ke langit. Za huruf zai, satu tempat dengan sin, hujung lidah tekan belakang gigi kecil bawah, dan zai juga ada safir, desiran. Jaza, ramai yang sebut huruf zai ni kadang-kadang bunyi macam zal, tak ada safir. Dia ada safir lah, beza dah. Zal tidak ada safir. Pastikan boleh beza. Ni zal dengan zai pun tak boleh beza.
Tu pun kita nak baca Quran, kita kena belajar daripada asas. Baik. Za panjang, 4 atau 5, mat wajib muttasil, bertemunya huruf mat dengan hamzah dalam satu kalimah. Yang ni bukan waw lah, yang ni hamzah. Hamzah dia tumpang rumah waw. Tak kira kata waw pula. Jazaa'uhum an, mim sukun bertemu dengan hamzah, izhar syafawi nah, bahagian mim mati. Jelaskan mim sukun ni. Jazaa'uhum anna alaihim, anna nun syaddah, wajib al-ghannah dengan 2 harakah. Anna alai huruf ain tengah hukum. Lay ya sukun sebelumnya fathah. Ya sukun sebelumnya fathah. Ya tu jangan panjang, ya tu dibaca pendek. Di situ dipanggil lin, bacaan lin. Ya sukun sebelumnya fathah. Alaihim la, mim sukun bertemu dengan lam, izhar syafawi. Jelaskan mim. La'natallah, ain tengah hukum. La'natallah. Kemudian lafaz lam yang kedua pada lafaz Allah dibaca dengan tebal kerana sebelumnya ada fathah. La'natallah. Kemudian lafaz Allah 2 harakah ketika wasal. La'natallahi wal alif lam qamarah. Jelaskan lam sukun tersebut. Wal mala panjang 4 ataupun 5 harakah mat wajib muttasil, iaitu bertemu hamzah dan huruf mat dalam satu kalimah. Wal malaikati wanna tu alif lam syamsyah. Bacaan terus masuk kepada nun syaddah tu. Wanna dan nun syaddah wajib al-ghannah dengan 2 harakah. Wanna 2 harakah mat asli, alif sebelumnya fathah. Kemudian si ajma'in, huruf sin, jelaskan sifat safir desiran. Ajma'in. Kemudian huruf jim sukun berada di tengah. Qalqalah sughra. Qalqalah maksudnya lantunan, sughra ni kecil, iaitu perlahan. Tapi ramai yang bila baca qalqalah pada jim, dia bunyi seolah-olah ada angin. Salah nah. Jangan kita tambah sifat dah. Sebab jim tidak ada sifat angin. Jim tidak ada safir, jim tidak ada hams. Jadi jangan kita duk pergi tambah sifat tu. Dia qalqalah ada, tapi kena sebut yang ada tu dah. Yang tak ada jangan tambah. Tak boleh, salah dah. Jadi kena lantun. Ajma'in. Okey. Kemudian ma'in tu ain tu 24 ataupun 6 mad arid disukun. Dan ayat yang seterusnya khalidi, huruf kha juga salah satu huruf isti'la terangkat pangkal lidah, yang mana sebutan dia tebal. Kha. Huruf kha juga ramai yang sebut tu kadang-kadang kurang memuaskan. Bunyi dia tu tak seolah, dia kena bunyi dia tu seolah-olah macam kita nak buang kahak. Tapi jangan melampau lah. Tapi kadang-kadang bunyi kha tu nak bunyi macam ha. Halidi, kha. Bunyi tak nak jelas, kurang jelas. Dia kena berjelas. Kha 2 harakah. Khalidi, lidi, di 2 harakah mad asli, ya sebelumnya kasrah. Lidi, nafiha, na. Hujung lidah tekan pada lelangit keras, huruf nun. Nafiha, fi 2 harakah mad asli, ha 2 harakah mad asli, la 2 harakah mad asli. Yukhaffafu anhumul, tekan pada fa ya. Yang pertama tu ada syaddah, kena tekan. Yukhaffafu anhumul, nun sukun bertemu ha simpul, izhar halqi. Izhar ni jelaskan nun sukun tersebut. Izhar halqi, jelaskan nun sukun tersebut. Anhumul, humul alif lam qamarah. Jelaskan lam sukun tersebut. Humul adha, za 2 harakah asli. Buwala 2 harakah. Hum yunzarun, mim sukun bertemu ya, izhar syafawi, jelaskan mim sukun tu.
wala hum yunzarun. Nun kosong, nun mati bertemu dengan dha, ikhfa hakiki. Sembunyikan bunyi nun itu di sisi dha. Ketika dengung lidah kita tu tergantung lah. Yunzarun, dha tebal lah. Run, ra dhammah, ra tebal. Run 24 ataupun 6 harakah mad arid disukun. Dan yang terakhir, ayat yang terakhir 89 insya-Allah. Illalladhi tekan pada lam ada syaddah. Lalladhi alladhi ni termasuk alif lam syamsyah. Nah, hukum dah termasuk alif lam syamsyah. Illalladhi dhi dua harakah ma asli, zal hujung lidah dikeluarkan sedikit. Satu tempat dengan tha dan dha. Dhi ma asli, natabu, ta dua harakah ma asli, bu dua harakah ma asli. Kemudian ala alif bulatan kecil itu harfu ziyadah tak baca. Mim ba' nun mati yang bertanda mim kecil bertemu dengan ba, hukum dia iklab. Iklab ni maksudnya menukarkan bunyi nun mati kepada bunyi mim. Sebab tu bila kita baca dia, bibir kita kena rapat lah secara ringan dan dengung di hidung. Mim kena rapat. Min ba'di dha dua harakah ma asli. Dzalika wa as sad tebal. Sad ni tebal, hujung lidah tekan belakang gigi kecil bawah dan sifat dia isti'la, itba' tebal lah. Wa aslahu, jangan wa as, ya hamzah tu kena nipis. Yang terbaik itu sad sahaja. Wa aslahu, lahu ha pedas tengah hukum. Hu dua harakah ma asli. Wa aslahu fa inna Allah, nun syaddah wajib al-ghunnah. Kemudian lafaz Allah tebal, lam yang kedua tebal kerana sebelumnya fathah. Fa inna Allah ghafu huruf ghain juga salah satu huruf isti'la, terangkat pangkal lidah dibaca dengan tebal. Bakrak dia di hujung hukum lah. Satu tempat dengan kha tadi. Ghafu, fu dua harakah ma asli. Ghafurur rahim. Ra damatin, ra tebal. Kemudian damatin 99 bertemu dengan ra, idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah masukkan bunyi tanwin ni, damatin 99 ke dalam ra tanpa dengung, tanpa ada dengung. Ghafurur rahim. Kemudian ra fathah, ra tebal, dan ra itu juga sifat takrir, jangan lupa getaran hujung lidah hanya sedikit. Ghafurur rahim. Rahim 24 ataupun 6 harakah mad arid disukun. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Telah pun selesai kita membaca pagi ini ayat ayat apa? Ayat 86 sehinggalah 89 muka surat 61 surah Ali Imran. Baik, mudah-mudahan apa yang telah saya kongsikan sebentar tadi dari segi bacaan dan juga hukum tajwid, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat faham dan dapat amalkanlah dalam bacaan seharian insya-Allah. Dan sekali lagi minta tolong share agar ramai lagi yang mengetahui page ni baru lagi. Baik, jadi sekadar itu dulu live pada pagi ini insya-Allah. Dan dalam pukul 8.50 ataupun pukul 9 lagi insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa kita live sekali lagi bersama dengan anak murid saya Hambali untuk mengulang kaji ataupun muzakarah kitab ataupun buku bacaan gharib insya-Allah. Yang mana ada kelapangan boleh join sekali insya-Allah, dapat juga ilmu sedikit sebanyak. Ilmu cara bacaan insya-Allah. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Minta tolong share live kita ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa lisairil muslimin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.